أعوذ بالله من الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an. نسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادقا ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ قلوبنا واحفظ قلوب أولادنا وأبناءنا وذرياتنا كما حفظت قلوب المتقين واجعلهم من الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan pengurusi, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah ada sama pada malam ini, iaitu kita mengulang kembali kelebihan bulan Muharram dan juga tertumpu pada hari yang ke-10. Dulu tahun lepas saya dah terangkan, Nabi kata, Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu adalah 12 bulan di dalam Quran, fi kitabillah. Di antara 12 bulan itu ada bulan yang Allah Taala jadikan langit dan bumi, gunung ganang dan sebagainya, iaitu di dalam bulan Hurum, bulan haram. Jadi bulan haram ini bukan bulan tu haram tak boleh makan. Ingat baik-baik, maknanya bulan yang diharamkan amat haram kalau kita membunuh sesama manusia. Sebab itu zaman Rasulullah itu gelar senjata. 4 bulan ni tak boleh. Iaitu bulan haram ini satu, itulah. Dan yang kedua, amat haram, mana berat haram dia kalau kita mengerjakan maksiat di dalam bulan-bulan haram ini daripada bulan-bulan yang lain. Contoh, kalau kita Rabiul Awal, dosa sekian, tapi kalau kita mencuri bulan Muharram, dosa dia berganda-ganda. Begitu juga dah dengan pahala yang kita buat dalam bulan-bulan yang mulia ini nanti. Jadi bulan haram tu apa dia? Iaitu bulan, kalau silap betul, bulan Rajab, lagi bulan apa? Bulan Rajab, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah dan bulan Muharram. 4 bulan itu. Jadi 4 bulan ini di dalamnya terdapat satu bulan yang Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, gunung ganang, surga dan neraka, dan juga awal-awal rahmat Allah turunkan di muka bumi, dan juga hujan yang awal-awal hujan juga pada bulan ini, iaitu pada bulan Muharram, pada 10 Muharram, pada 10 Muharram. Jadi sahabat tanya Nabi SAW, Nabi kata setiap tahun itu ada 12 bulan. Setiap bulan itu ada kelebihannya yang Allah bagi untuk umat manusia ni. Kadang-kadang kelebihan dia pada ujung bulan, yang Allah sediakan keistimewaan dia, iaitu 10 yang akhir di malam-malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan, bulan tu. Dan yang kedua, 10 yang awal, iaitu 1 Zulhijjah hinggalah 10 Zulhijjah, yang dinamakan bulan Zikrullah, bulan kita mendekati untuk mendapat keampunan Allah dengan berbagai-bagai ibadat,
khususnya bagi mereka yang mengerjakan haji dan umrah 1 hingga 10 tu. Dan juga tapi Zulhijjah ini keberkatan dia siang. Kalau Lailatul Qadar tadi malam, itu beza. Jadi kita banyak buat perkara yang baik di siang hari kalau 1 hingga 10 Zulhijjah. Tapi kalau malam Lailatul Qadar, banyak buat benda yang kebajikan di sebelah malam. Dan ada lagi 10 yang ada kelebihan dan keistimewaan untuk kita ni, iaitu bulan Muharram 1 hingga 10 Muharram. Jadi sahabat tanya Nabi, apa kelebihan 10 Muharram itu? Dia kata Nabi, Allah Ta'ala menciptakan gunung dan ganang, bulan bintang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi rahmat pertama di muka bumi, menurunkan hujan, diciptakan aras. Ini semua di dalam bulan Muharram. Ini satu daripada sebab dinamakan hari Ashura, hari yang ke-10 atau 10. Dan juga ada ulama juga berkata, Abu Lais mengatakan sebab dinamakan bulan Muharram kerana ia jatuh pada 10 hari yang ke-10 dalam bulan itu. Fahamlah kita. Dan juga dia kata lagi kerana Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi dan Rasulnya dengan 10 kehormatan. 10 kehormatan yang Allah muliakan pada Rasul-Rasul dia. Sebab itu dinamakan hari Ashura, kerana mengambil sepenuhnya 10 kebaikan, 10 kemuliaan yang Allah beri pada Nabi dan Rasul. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga kan ada lagi. Sebab dinamakan hari Ashura. Tadi tentang berkaitan dengan alam. Satu. Yang kedua ni sebab dinamakan hari Ashura kerana Allah Ta'ala memuliakan Nabi dia, Rasul pilihan dia, dengan 10 kehormatan. Mana 10 orang lah, 10 orang, 10 kehormatan. Satu, Allah menerima taubat Nabi Adam AS pada 10 Muharram. Sebab tu kalau kita buat baik benda hari-hari yang macam ni lah tuan-tuan, memang hari kita patut bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah menerima taubat Nabi Adam AS dan dimasukkan ke syurga pada 10 Muharram. Begitulah tuan-tuan. Kalau bapak kita dah masuk penjara, keluar pada penjara, agak-agak suka tak kita? Suka buat kenduri kita, sedekah. Sebab tu kalau Nabi Adam ni, nenek kita, atuk kita, Allah terima taubat dia, Allah masukkan syurga, patut kita bergembira dengan bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengenang jasa Allah Ta'ala. Itu satu kehormatan yang Allah bagi pada Nabi Adam. Allah terima dia punya keampunan satu. Dan yang kedua, Allah menaikkan derajat Nabi Idris pun pada 10 Muharram. Ini semua pada mulia tak mulia ni? Kalau kita dapat darjat dah, AMN ke PIS ke, kan mulia. Datin ke Datuk, itu tak mulia. Tapi darjat ni sampai tengok syurga. Sampai tengok syurga. Tapi darjat kita Datuk ke Datin kadang-kadang masuk neraka, masuk lokap ke kadang. Datuk masuk lokap ke kadang. Datin masuk lokap, pergi bercara hegi-hegi dekat TV tu kan. Ini pangkat ni tak ada kena penjara, tak ada kena apa. Kita tengok Allah menaikkan derajat Nabi Idris. Macam mana kisah Nabi Idris ni berlaku 10 Muharram. Nabi Idris ni dia baik dengan malaikat maut. Macam kita lah, kita baik tak dengan malaikat maut? Baik, sebab tu dia datang masuk. Dia terbaik, dia datang. Jadi dia berkawan-kawan malaikat maut. Dia kata, Tuan, dia kata, aku ingin betul nak tengok syurga lah, bawa lah aku. Kata malaikat maut, syarat nak tengok syurga ni mesti mati dulu. Ambil nyawa aku, kan kau tukar ambil nyawa. Tak boleh, aku tukar ambil nyawa, tapi dengan arahan Allah, ikut jadual dia. Habis macam mana? Kau minta lah dengan Allah. Boleh aku minta, tapi janji lepas tu hidupkan balik. Aku tak boleh hidupkan balik. Aku kerja aku mati kerja, hidupkan tak ada. Wah, dah kawan, kau minta dengan Tuhan, mati hidup balik.
minta dah lama, dah lupa dah, tak dapat. Tiba-tiba satu masa malaikat maut pun datang. Idris, dah siap apa? Allah tak terima doa kau, sekarang aku nak cabut nyawa kau. Allahu Akbar. Siapa pula ni? Jom. Assalamualaikum. Apa? Habis tu? Nanti dalam sebulan nanti dia panggil balik. Awak kat mana ni? 2 minggu sebulan, Awak kat mana? Rumah. Oh, ayah tak baik raja ni, ngajar. Alah, nanti. Mak tak ada. Fikir awak singgah tadi. Dah Okey. Nanti kita balik. Endo nak balik, kena fine 3,000. Dah mati dia punya permit tak ambil. Gasak lengau. Orang cek duit dia jam. Bismillah. Ya. Pekerja dia lah. Anak saya punya pekerja tu. Dia diam je. Tak apalah. Tak boleh balik sekarang. Tak boleh balik. Tunggu sebulan lagi. Dipanggil nak balik tu. Tak apalah. Baik. Jadi Nabi Daud ni tadi, Idris ni tadi, dia mati ke lah. Dah mati, bawa tengok syurga. Dah mati tengok, masuk kata dia. Kalau masuk, langkah kaki kanan. Tengok hebat betul syurga ni. Dia pun nak langkah lagi satu kali. Tak boleh kata malaikat maut. Kau janji dengan Tuhan, tengok je, kadang nampak dah. Allah mak, kata dia. Tak boleh. Dengan Allah jangan main-main. Dah janji tu je. Dia pun balik. Sebab tu kita kalau nak minta dengan Allah, minta habis-habis. Ya Allah, Tuhan aku ni bujang, ya Allah berilah aku isteri. Dapat isteri 10 tahun kahwin, seekor anak pun tak dapat. Dia minta bini, dia minta isteri dan zuriat yang saleh dan salihah, yang boleh memberi kebaikan hidup dia dan hidup keluarga, dunia dan akhirat, yang beriman pada Allah. Minta habis-habis lah. Macam kita, aku nak makan nasi mah, tak nasi. Bini atau nasi je. Marah tak kita? Ya, abang minta nasi je. Nah, aku lagi nak makan nasi dengan lauk-lauk yang sedap-sedap. Macam tu dia. Apa dia keluarkan semua sekali. Nak minta biar-biar lah. Dengan Allah ni, minta panjang umur. Ya Allah, aku panjangkan umur aku, sihatkan tubuh badan aku, dapat aku beribadat. Minta betul. InsyaAllah. Kalau kita buat kerja apa-apa, ya Allah, aku dalam urusan dunia aku ni, berilah aku rezeki, ya Allah, dapat aku dapat menggunakan rezeki dengan cara yang halal, aku dapat beribadat dengan rezeki yang kau beri pada aku. Janganlah rezeki ni nanti boleh menyebabkan aku berdurhaka padamu, ya Allah. Jadi dapat duit banyak, tak erti nak beli nombor, pasal kita minta yang baik. Begitulah. Biar lebih, minta tu biar macam tu. Belajar kita juga, aku dah boleh belajar, alhamdulillah, ya Allah. Kau izinkan kalau aku belajar, ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat, yang dapat membimbing aku, membawa kebahagiaan hidup aku dunia dan akhirat. Macam Haji Ramli dia doa, ya Allah, tuan-tuan, saya ada kanopi. Siapa nak pakai, cakap. Dia pakai haram, tak bayar duit. Masa dia cakap pakai je, dia cakap, siapa nak pakai boleh, satu kanopi 1,500. Berapa Ramli? 150. Macam. Dan orang nak pakai tu, dia berhati-hati lah. Siapa nak kerja kahwin, tuan-tuan, saya ada kanopi, silalah jumpa. Pakailah, tuan-tuan. Ada lah dengan tu. Orang pun pakai haram, tak payah. Tapi tuan-tuan ingat, sebelum pakai kena bayar dulu. Orang dah sedia. Biar habis-habis lah. Contoh je. Jadi Nabi Adam tadi, begitulah tuan-tuan. Jadi didukkan balik. Dah hidup balik, malaikat maut tanya, macam mana sakit mati ni? Kau tak tahu? Aku ngambil je. Aku tak tahu bagaimana sakit matinya. Kerana dia ni, perkaman dia mati last kali besok. Kena begitu. Jadi Idris kata, kalau kau nak tahu sakit matinya, aku rasa seperti kambing hidup-hidup tu, kau siat kulit dia 1,000 kali ganda. 1,000 kali ganda dia punya sakit dia. Begitu yang aku rasa, tuan-tuan. Allahu Akbar. Inilah roh nak keluar, tuan-tuan. Waktu tiba bulan Muharram ni, kita bersabar dirilah. Umur kita makin dekat kepada mati, roh kita makin dekat nak meninggalkan kita. Jadi jalan-jalan keluar roh ni banyak tempat. Diceritakan satu orang ini alim warak orangnya, tuan-tuan, tasawuf punya orang. Jadi apabila dia ni nak mati, malaikat maut datang.
Dia kata, aku nak ambil nyawa kamu ni. Ambil lah, kata orang ni. Dia pun cakap, wahai mulut, keluarkanlah roh sebulan bin sebulan. Mulut berkata dengan malaikat maut, hei malaikat, tugas aku Allah jadikan bukan untuk keluar roh. Tugas aku dijadikan untuk berzikir kepada Allah. Melakukan perkara-perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Ni tujuan aku, tujuan mulut aku dijadikan yang Allah suruh, bukan suruh keluarkan roh. Malaikat maut pusing tempat lain. Telinga gitu juga, telinga kata tugas hikmah Tuhan jadikan telinga aku ni untuk mendengar kebaikan, bukan untuk lubang untuk keluar roh. Pergilah seluruh lubang dia pergi, semua tak dapat. Setangan semua, kerana semua ni beribadat kepada Allah dan hidup, tak buat maksiat. Lalu malaikat berbalik jumpa Allah. Allah, hamba engkau sebulan bin sebulan tak dapat aku keluarkan rohnya. Semua anggota dia mengatakan dia ni untuk beribadat kepada engkau, bukan untuk jalan keluar roh. Oh, kata Tuhan, betul. Tak apa, kau masuk dalam syurga tu, kau ambil sebuah apple yang tertulis nama aku tu, la ilaha illallah, kau tunjuk dia. Jadi malaikat pun ambil, bawa dah, datang ni. Kata dia, orang tu pun terus bersyahadat la ilaha illallah. Roh dia keluar daripada antara dua mata. Antara dua mata tengah ni lah, keluar kat sini. Tak keluar lubang hidung ke mata, tak. Ni keajaiban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini barakah orang yang sentiasa istiqamah dalam menggunakan hawas yang dikurniakan Allah pada kita. Habis kita dulu dah banyak berbuat jaya, banyak mencuri, banyak apa jalan tempat yang tak baik, tak apa, dulu-dululah. Sebenarnya bulan Muharram ini bulan keampunan, maka kita cuba usaha untuk takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tadi saya terangkan tentang kemuliaan yang Allah beri pada Nabi. Itu Nabi yang kedua. Nabi yang ketiga, hari berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Ini kita tahulah. Yang lain kita tak ingat, pasal berlabuh kapal Nabi Nuh ni 10 Muharram, Nabi Nuh buat berlabuh. Tapi kita buat tak. Perkara-perkara lain tak ingat kita. Taubat Nabi Adam, tak payah, pasal tu tak ada makan. Jadi banyak peristiwa ni ada makan. Nasib baik ada satu yang ada makan. Kalau tidak, satu pun tak ingat. Buat berlabuh. Dah buat belum sini? Belum ni? Dah habis. Jangan kacang aja. Kacang. Sampai gawat orang makan berlabuh kacang. Allahu Akbar. Tapi tak apalah, buat je lah. Sunnah. Baik, saya tak ceritalah kisah Nabi Nuh ni. Orang hasil dia usia dia hampir 1000 tahun, dia berdakwah 750 tahun. Anak bini dia tak beriman. Akhirnya karam, tenggelam, selamat, hanya ada dalam kapal tu je. Wallahu a'lam. Yang keempat, kemuliaan yang Allah beri pada Nabi dia, iaitu Nabi Ibrahim dilahirkan 10 Muharram dan diberi gelaran Halilullah. Ini kemuliaan dan diselamatkan daripada api neraka. Ini kemuliaan yang Allah beri pada Nabi Ibrahim. Kulna ya naru kuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Ini boleh buat tangkal orang demam panas. Tapi jangan ubah nama. Kata yang sakit terkulub, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala al-qulub. Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Nama tak boleh. Tu ayat Quran. Mesti ala Ibrahim. Itu ingat orang dulu dia ubah je lah. Dia ubah. Habis. Dan kemuliaan yang kelima, Allah menerima taubat Nabi Daud AS. Daud ni, dia ni belum jadi Nabi lagi lah. Kalau Nabi tak ada PL macam ni. Daud ni di masa tu ketua negara. Ketua negara, dia ada bini 99. Kerana cerita dulu 99. Jadi agak bini ni baik lah. Kahwin dia tak marah. Kahwin. Nak kahwin yang ke 91, 90 orang kata kahwin. Dah kahwin tak dapat satu. Nak kahwin lagi yang ke 92, 91 orang kata kahwin. Kita nak kahwin lagi satu. Nak kalah mah. Kah apa? Nak kapak. Kalau awak kah, aku kapak atas bawah. Tak jadi semua. Penakut jantan. Masuk akulah. Aku tak boleh. Cerita je lah cerita. Jadi dah 99 ingin nak cukup, nak rasa cukupkan 100. Tak ada orang macam tu kan. Aku ingin dah 2 bini, ingin nak 3 lah. Itu ada macam tu lah.
Aku ingin nak second lagi lah. Aku ingin nak kena pergi 10, nak pula 11. Contoh macam tu lah. Ingin dunia ni. Nak ingat. Jadi dia pun jalan-jalan lah. Kat mana, ke pasal lambat mana ke. Nampak perempuan cantik. Lalu dia tanya dia punya second boss dia, bini perempuan mana tu? Itulah bini tentera tuan, yang hebat, yang gagah tuan. Oh, ada apa? Tak ada apa-apa. Tapi hati dah terpikat tu. Sebab tu kita ni kalau terlintas buat maksiat, cepat-cepat istighfar. Astagfirullah. Ataupun la ilaha illallah, kata Nabi. Jadi syaitan tak berani nak ngacau kita lagi. Terbatal dia punya rancangan lagi. Betul, tak percaya duk mak. Kawan tu nimpi kau nak beli nombor lah, mat. Kita kongsi lah, mat. Astagfirullahalazim. Tak jadi kita. Ataupun la ilaha illallah. Tak jadi. Perempuan dia kena jalan-jalan kat raja tu, ada kereta pun break. Jalan pergi mana tu? La ilaha illallah. Aku kan bini orang. Lalu hati cakap lah. Ni Nabi dah cakap begitu. Jadi Daud ni dia lupa lah. Dia lupa. Apakah lupa, setan pun beri jalan. Macam mana cara nak dapat ni tadi? Daud takut. Ini bini tentera aku, kau macam mana dia ni? Setan pun datang. Daud, apa kau susah? Itu kan tentera kau. Kau hantar dia pergi perang, tempat yang kojol, tempat yang mati. Lepas tu laki dia mati, kau gohet lah dengan bini dia. Tak, ya dia juga tak? Dia pun hantar. Jadi tentera ni pun taat. Saya tuan, boleh. Tiba-tiba mati. Apa kalau dah mati, dia pun kahwin. Cukup 100. Dia kan setakat tu je. Ayat benda yang salah ni tuan-tuan, tak setakat tu. Tak percaya, kita bunuh orang. Orang lain tak tahu. Tak tidur malam kita. Betul tak? Nak bingung kita. Ataupun kita curi basikal orang. Orang lain tak tahu. Bini kita je ambil duit kita RM100. Kita tak tahu. Dia termenung, senyum sana, senyum sini. Tak tentu arah dia buat dah. Pasal kita tahu salah. Contohlah. Begitulah. Kita tahu salah. Jadi dia kuat 100, Allah Ta'ala nak pilih Daud ni jadi Nabi. Nak jadi Nabi, jadi Rasul, mesti maksum. Mana tak ada dosa. Jadi ada pendapat sekarang, kita dengar cerita satu orang kata Nabi SAW ini dia maksum setelah jadi Nabi. Jawabnya salah. Nabi kita SAW maksum daripada kecil tuan-tuan, sebelum balik lagi. Dia maksum. Sebab dalam hadis, kalau nak pergi satu tempat nyanyian tu, pergi karaoke, dia pergi dah habis. Dia pergi awal pula. Pergi awal belum start lagi, dia pun tunggu tertidur selamat. Tu contoh dia ni maksum. Yang kedua, apabila di umur dia 12 tahun, dia pergi ke negeri Syam. Bapak saudara dia bawa pergi berniaga, awan lindung dia sampai kat sana. Ini menunjukkan dia ni maksum daripada awal. Tak ada kita ingat. Daud ni tidak. Sebelum tu dia tak maksum. Apabila nak jadikan Nabi, baru dia maksum. Jadi gitu Allah nak suruh dia bertaubat. Allah datangkan 2 orang bela kambing. Bergaduh sampai rumah dia pagi. Apa hal ni? Pasal kambing tuan. Kambing apa? Kambing betina. Berapa ekor? Seekor. Kenapa? Saya ada kambing betina seekor tuan. Yang kawannya ada kambing 99 ekor. Malaikat nyindir dia dah. Daud tak tahu tu. Dia nak ambil juga kambing saya tuan. Cuba tuan fikir. Daud kata memang tak senonoh kau ni. Patut kau dah ada kambing 99. 9 beri dia lah. Dia 10, kau 90. Beranak besok banyaklah dia punya. Itu orang bersaudara. Ini kau nak sebat pula dia punya kambing. Mana boleh? Tuan, bukan saya nak ambil itu saja tuan. Saya nak bayar berapa ribu kali ganda pun saya sanggup bayar. Saya ada duit. Saya memang tak benda ni. Daud kata, lagi zalim kau. Tentang Allah beri kau rezeki, kekayaan, kekuatan, kehebatan. Wah, kau nak menzalimi orang. Cuba kau fikir. Mana dia duit dia dapat, kambing dia tak ada. Macam zalim bukan ni. Malaikat menjawab, saya buat macam ni tuan kata zalim. Saya belum ambil pun lagi, baru cakap aja. Habis tuan ambil bini Syariah, kenapa boleh? Tuan tipu pula Syariah, hantar dia pergi perang. Tuan suruh dia mati betul. Lepas tu tuan pula kahwin dengan bini Syariah pula. Saya zalim ke tuan zalim? Mana kau tahu hal ni begini. Allah beritahu aku. Siapa engkau ni? Aku ni malaikat. Allah kirim salam pada engkau.
sekarang suruh engkau bertobat, kerana Allah nak pilih kau jadi Nabi dan Rasul. Allahu Akbar. Kalau jadi menteri, wakil rakyat, agak tak nak pergi dia ni. Ini memalu benda ni. Syarat dia macam mana? Kau pergi kubur syariah, bagi minta ampun, maaf dengan dia. Wah, Daud pergi, tengok ikhlas dia pergi. Sebab tu kita ni kalau buat perubahan ikhlas kerana Allah, insya-Allah berjaya. Insya-Allah berjaya. Allah mesti bantu. Contoh Pak Raja lah, Pak. Dah buat kemah tu, kemah baru tak? Siapa bagi duit tu orang beli? Allah bantu lah tak? Mana jalan pun dapat. Bapak kita membela kita, susah bapak kita, tapi kita boleh jadi anak orang baik-baik, pandai mengaji, pandai semayang, pandai apa. Bapak kerja laut saja, tapi ikhlas dia tu. Lepas tu syarat nak buat perubahan ni ada 4. Allah sebut dalam Quran, allazina amanu. Mesti nak buat perubahan tu orang yang amanu, beriman. Bukan amno, amanu. Ini amno je buat perubahan, salah. Orang tu mesti beriman kepada Allah. Kalau dia beriman, dia nak buat satu perubahan, dia tanya Allah, jalan ni betul ke salah, betul ke salah, betul ke salah. Macam kita nak kaya se, ya, betul ke salah. Bini satu, nak 2. Cara mana yang betul? Beritahu bini dulu, mama, aku ni daripada dulu nak kahwin lagi satu lah. Kalau kau izinkan besar pahala kau. Tak asal satu bang, dah tua ni abang kahwin 3 lagi pun boleh bang. Kerana menyusahkan saya dengan abang ni. Sebelum abang terkencing terberak, kahwin dah lagi. Besok saya nak rehat, hari ikut anak-anak. Mampulah kau seorang, kata dia. Orang perempuan tak gitu. Itulah cara dia. Masa muda mari tak lagi dia. Awak nak apa? Saya semua ada. Kau main. Dah tua dah. Masa tu tak jadi. Dah tua pun tak dapat juga. Mati. Habis kisah. Pendek benda ni jangan diangan-angan. Tak payah. Dah ada seko tu, go ahead je lah. Habis. Buat pergi belajar, pergi sembahyang, habis. Jadi apa cerita tadi? Dah lupa dah. Apa? Apa ni? Ayat syarat hijrah tadi, mesti beriman. Tak, kita ni nak hijrah anak kita jadi orang baik. Satu syarat dia, tanya haram halal, haram halal. Oh, makan haram, Nabi kata jangan beri. Jangan berilah. Muru ahlakum bisalah, suruh sembahyang. Suruh dah sembahyang. Amal ma'ruf nahi mungkar, jalankan, insya-Allah. Tu baru satu syarat. Syarat yang kedua, hajaru, mesti berani membuat perubahan. Bapak kita dulu mengolahkan kita. Berani bapak kita, 7 anak semua sekolah. Aku tak makan tak apa, mak tak ada emas, tak ada gelang tak apa, walhasil kau mesti sekolah. Tak boleh sekolah ni, pergi masuk sekolah ni. Tak boleh, saya rasa saya lah. Sekolah pagi saya pandai juga tu tuan-tuan. Tapi masa tu ada pesa sekolah menengah tak lepas, pandai sekolah. Itu dah bapak saya hantar saya sekolah Arab. Jangan main-main parit, jangan main layang, main kasing. Pergi sekolah Arab, masuk sekolah Arab. Itu bahagian dia. Sungguh-sungguh berjaya. Punya bahagian kita di sini, bukan di situ. Jadi orang tua kita dulu lah tuan-tuan. Baik, berani. Orang kata apalah anak sekolah Arab apa dapat. Dulu anak kau sekolah Arab apa dapat, jadi Bilal je lah besok. Tengok dia cakap sekarang kau sekolah Arab jadi menteri pun ada. Betul tak? Jangan caci macam tu. Ini kerja Allah Ta'ala. Orang perempuan ada nombor 1. Anak awak sekolah apa? Sekolah Arab, sekolah tahfiz. Apa nak makan tu? Alamak, orang tahfiz ni makan peri, bini laki pun peri, kau tahu? Tahu cakap orang. Dia menghina orang. Anak awak sekolah apa? Sekolah tahfiz. Kat mana? Kat pondok sana. Pondok? Alah mak, macam mana belajar kat pondok? Orang belajar rumah batu tingkat, kau sekolah pondok. Apa jadi anak kau besok? Tak payahlah ya, tak payah, kita pun ikut. Tak payah, ambil balik semula. Lama kita kelang. Anak orang yang tahfiz yang jadi apa? Baru kita menyesal. Pendek benda agama ni buat perubahan, jangan menyesal. Ikut je lah, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi apa cerita? Lupalah. Yang kedua, hajaru. Yang ketiga, amanu hajaru wajahdu. Mesti syaratnya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Manjat dan wajat. Bersungguh-sungguh, insya-Allah. Apa juga sungguh-sungguh.
bertani, berniaga, belajar sungguh-sungguh, insya-Allah. Dan syarat yang keempat, pekerjaan tu fisabilillah, mesti jalan Allah, jalan yang Allah redha. Buatlah insya-Allah. Dan yang terakhir, ulaika yarjuna rahmatullah. Dalam masa yang sama, mereka tidak lupa berharap-harap kepada Allah. Dia kata, ini usaha aku, ini keberanian aku, ini gaya aku, gini. Ingat, kalau Allah tak izinkan, tak akan berjaya. Ini syarat membuat pengajaran. Akhirnya kita mendapat restu dan keampunan daripada Allah SWT. Ini ayat Quran, tuan-tuan. Pegang 5 ayat ni. Nak buat perubahan apa? Perubahan surau ke apa? Pegang 5. Pertama, benda ni tak salah, beriman. Kedua, kita mesti bangun, berani macam mana? Kemudian bergotong royong ke berani. Mana nak dapat duit ni, nak buat surau ni, mana nak dapat. Mesti berani. Buat aja dulu. Beli batu, beli dah lama, orang derma. Betul tak, Ramli? Dapat? Betul. Bini kita pun tengok, wah bang, wah gelang 4 ni jual satu bang. Macam-macam gaya dia. Dapat. Lepas tu pula bersungguh-sungguh lah. Dia dah dapat, duduk dia dah dapat. Usaha lagi. Dapat buat kemah panjang lah, macam tu. Betul tak saya cakap? Besok buat taman pula sikit depan. Macam-macam lah. Lepas tu kena ingat, jalan yang kita buat ni ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana nak riak, nak kerana megah. Tidak. Ini untuk kerana Allah Ta'ala. Di samping itu doa, ya Allah, Tuanku, alhamdulillah, kau tolong ya Allah, uruskan ini Allah, mudah-mudahan sempurna, begini. Lembutkan hati orang pek gaja ni, Allah, jangan lokek-lokek, mudah dapat derma pertama aku ni, kata Ramli. Jangan orang dia doakan, dia haram tak doa, tak boleh. Sama-sama. Akhirnya berjaya. Jadi 4-5 syarat ni jagalah. Nak buat perubahan apa pun pegang. Kalau pada awalnya tak betul, jangan berani buat perubahan. Memanglah tak betul. Begitu. Dan seterusnya, tuan-tuan, jadi Daud ni tadi pun pergilah Syariah. Siapa ni? Daud, Tuan Daud. Nampak? Siapa tolong tu? Allah tolong. Kerana Daud membuat perubahan untuk mendapat keampunan Allah. Allah hidupkan Syariah dalam kubur tu. Tahu, nampak Daud ni. Oh, Tuan Daud, ada apa? Aku minta ampun, nak maaf dosa aku. Tuan tak ada dosa dengan saya. Aku ada dosa, minta maaf. Baiklah Tuan dan sebaik-baik Tuan saya. Tak apalah, kalau ada saya maafkan. Daud belum balik. Kalau balik, malaikat tahan dia. Daud, dosa kau belum terampun. Pergi lagi sekali. Kenapa? Kau ceritakan apa salah kau. Allah, macam mana? Oleh sebab Daud ni, kerana Allah Ta'ala, dia yakin Tuhan bantu dia. Dia pergi, dia tak takut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hal Tuan Daud datang lagi? Dosa aku belum terampun. Kan saya dah bukan, Allah tak ampunkan. Kenapa? Aku belum cerita salah kau lagi. Aku belum cerita apa salah aku dengan kau. Daud kata, Allah Tuhan, tak ada salah, tak ada apa. Tak payahlah cerita. Nak cerita juga, ceritalah lebih kurang aja. Dia baik. Dia pun cerita, satu masa aku ni nak cukup bini aku 99, nak cukup 100. Aku jalan nampak bini kau, aku jatuh cinta. Kemudian nak dapat kau, aku hantar kau pergi perang. Tujuan aku supaya kau mati. Apabila kau dah mati, aku pun ambil bini kau. Ini yang dosa aku. Apa jawab Syariah? Beginikah sikap pemimpin? Menengking. Dah mati pun pandai nengking pemimpin. Kalau tak betul, kita hidup macam mana nak buat perubahan? Dah mati tu pada. Ini contoh. Beginikah Tuan? Mana kan orang dah mati tu, pemimpin tak betul, berani ke nengking sikit lah. Beginikah sikap pemimpin? Dalam hadis tu, mana marah lah. Marah juga. Akhirnya Tuan tolonglah. Syariah, engkau tu hamba siapa? Hambamu. Daud, hambamu juga. Sekarang aku ni nak jadikan Daud ni Nabi dan Rasul. Aku nak pilih dia. Sekarang aku minta kau ampunkan dosa dia. Maka Syariah apakah demi kebesaranmu ya Allah, aku ampunkan. Allah kata, aku janji akan gantikan bini kau besok macam rupa yang sama yang diambil oleh Daud pada hari kiamat. Begitulah tuan-tuan. Kita kalau buat perubahan, Allah mesti gantikan. Jangan takutlah, Allah mesti ganti. Betul. Percayalah apa juga yang kita buat. Jadi dalam bulan-bulan ni kita kena ingat. Dan yang kelima, Nabi Daud. Yang keenam, Nabi Isa diangkat ke langit.
Ini pada 10 Muharram waktu maghrib dikejar oleh kaum dia. Nabi Isa diangkat ke langit. Sekarang dia berada di langit yang kedua. Kalau orang tanya, di langit yang kedua. Habis dia tak berak, tak kencing ke? Kerana Nabi Rasul ni 2 martabat. Di alam gaib dia seperti malaikat, macam Nabi Isra Mi'raj, tak makan tak minum. Begitu juga Nabi Allah Isa. Kalau turun esok, dia seperti manusia biasa. Dia akan turun hampir kiamat sama dengan Imam Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada dihambat oleh Fir'aun. Ini satu karamah, satu kemuliaan Nabi Musa ni. Allah kurniakan dia selamat dalam laut merah. Dikejar oleh Fir'aun. Yang ke-8, Allah menenggelamkan Fir'aun. Fir'aun ni bukan Nabi, tapi untuk menyelamatkan Nabi. Yang di mana kemuliaan juga. Allah tenggelamkan Fir'aun tu satu kemuliaan pada Nabi Musa. Macam kita lah dalam kampung ni, orang ni dah terlampau jahat, dah tak boleh dibendung lagi jahat dia lah. Ayam habis, basikal habis, derian habis, semua habis. Bini orang pun disapu habis berkati. Garang pula tu, kuat pula tu, dia berkuasa. Gini. Kata setengah ulama, kalau dah jahat, dah tak boleh dibendung, kita kesian ke dia ni, dosa banyak, harus kita doa pada Allah biar dia mati. Biar dia mati, untuk memberi kemuliaan pada orang yang hidup aman, bahagia. Tapi kalau orang budak-budak muda terbaru naik basikal, mampus tak budak ni, tu tak boleh lah. Itu baru budak tu lonjak sikit dia kata mampus tak. Orang naik kereta, motor kita sikit, mampus tak. Allahu Akbar. Jangan, itu belum jahat lagi lah tu. Ini sampai jahat boleh merosak akidah orang. Faham dah azan bang. Yang ke 8 belum syak ni? Dah belum? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة القائمة محمد وسلم قاما محمودا الذي وانت إنك لا تخلف الميعاد برحمتك. Kemudian yang ke-8, yang ke-9, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan Nun. Yang kita tahu
Nabi Yunus ni berdakwah, dia kecewa, tumpang kapal kena buang, terjun, akhirnya ikan makan dia. Selamat di dalam perut ikan. Dalam waktu isyak dia keluar. Jadi Allah beri dia syukur pada Allah dengan 4 perkara. Sebab itu sembahyang isyak, sembahyang dengan kesyukuran Nabi Allah Yunus alaihissalam. Pertama, dia syukur atas dia selamat daripada perut ikan. Dalam perut ikan dia syukur kerana kegelapan air. Ada 4 perkara tu kan. Itu dia. Dan yang ke-10, Allah memalikan kerajaan Nabi Allah Sulaiman juga pada 10 Muharram. Ini sebabnya tadi, sebab Allah beri kemuliaan pada 10 Nabi-Nabi ni, maka sebab itulah dinamakan hari Asyura. Habis. Dan pendapat yang ketiga, ini untuk kita. Sebab dinamakan hari Asyura, kerana ia ke-10 daripada kemuliaan-kemuliaan hari yang dikurniakan Allah kepada umat Muhammad. Dengar baik-baik. Sebab dinamakan hari Asyura kerana ada 10 kemuliaan hari masa yang Allah sediakan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita gunakan masa ni, waktu ini, untuk bertakarub pada Allah, berzikir, bersedekah, beribadat, macam-macam, baca Quran, salawat, macam-macam baik kita mana buat baiklah. Lebih-lebih dalam 10 masa ni. Orang perempuan, faham 10 masa ni. 10 masa Allah Ta'ala beri untuk kemuliaan umat Muhammad. Jadi siapa yang beramal dengan amal salih dalam 10 masa ni, insya-Allah dia akan menjadi umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadat dia diterima oleh Allah. Satu, Allah menjadikan Rajab. Dengar, bulan Rajab. Bulan apa? Bulan Rajab. Jadi Allah memuliakan umat Nabi Muhammad ni, satu padanya dengan mengadakan bulan Rajab. Bulan Rajab ini sebagai kemuliaan umat Muhammad. Ibarat bulan Rajab ini seperti Allah melebihkan kemuliaan bulan Rajab ini dengan lain-lain bulan, bagaikan kelebihan Nabi Muhammad atas segala Nabi. Jadi bulan Rajab ni kelebihan dia berbanding dengan 11 bulan yang lain, seperti mulianya Nabi dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi ada berapa? 124,000 orang. Jadi Nabi ni lebih mulia daripada 124,000 Nabi. Dengar jadi siapa, kalau gitu tiba bulan Rajab, kita beramallah baik-baik, kerana bulan ni bulan kurniaan Allah pada umat Muhammad. Sebab bulan Rajab ini ada Isra' Mi'raj, ada sembahyang, difardukan solat. Solat ini hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan manusia. Kalau kita tak sembahyang, macam mana nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sembahyang ni syarat kunci surga. Sebab itu kita muliakan banyak bulan Rajab dengan sembahyang, dengan sedekah. Buatlah benda-benda yang baik dalam bulan Rajab. Faham ni? Tiba bulan Rajab, puasa, sebagainya lah. Dan yang kedua, Allah kurniakan masa Sya'ban, bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab ni bulan kesempatan membersihkan diri daripada dosa dengan istighfar. Sya'ban Allah melebihkan dari bulan-bulan yang lain, bagaikan kelebihan Nabi Muhammad atas bagaikan Sya'ban kelebihan Nabi Muhammad atas semua Nabi. Tadi bulan Rajab seperti kelebihan umat Muhammad atas umat-umat yang lain. Tadi silap. Jadi kelebihan bulan Rajab seperti kelebihan umat Muhammad atas umat-umat yang lain. Sebab itu umat Muhammad ini selagi tak habis masuk surga, umat lain tak boleh masuk surga. Walaupun umat Muhammad ini umat yang terakhir, akhir zaman, kemudian, tapi dia masuk surga dulu. Mulianya umat Nabi Muhammad. Dan juga umat Muhammad juga yang mula-mula mendapat syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Itu kemuliaan dia. Dan kemuliaan bulan Sya'ban, kata Nabi, seperti kelebihan aku dengan Nabi-Nabi yang lain. Itu kelebihan bulan Sya'ban. Sebab itu bulan Rajab bulan membersihkan diri dengan beristighfar. Bulan Sya'ban bulan membersihkan hati. Ketiga, bulan Ramadan bulan membersihkan roh, dengan puasa, tak makan, tak minum. Jadi 3 bulan ni straight. Jadi orang kalau dah dosa dah bersih, hati dah bersih, roh dah bersih, memang layak dia menjadi hamba Allah dan layaklah dia masuk surga Allah Ta'ala. Kerana surga tu bersih, Allah tu bersih, maka orang yang bersih saja yang dapat memohon surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat,
Jadi bulan Ramadan, apa kelebihan bulan Ramadan ni? Iaitu Nabi kata seperti kelebihan Allah. Seperti kelebihan Allah dengan makhluk. Kelebihan Tuhan dengan makhluk. Itu kelebihan bulan Ramadan. Bulan ni Allah sediakan kita. Sebab itu pahala dia berganda-ganda kalau kita buat amal-amal yang saleh. Buat yang jahat, banyak juga dia punya dosa dia. Begitulah tuan-tuan. Jadi dalam bulan Ramadan ni berhentilah mengumpat, berhenti ini, berhenti mencuri, berhenti buat benda yang baik-baik aja. Kerana bulan ni bulan karamah yang ada kelebihan. Masa yang ada kelebihan. Masa yang keempat, Lailatul Qadar. Siapa beramal pada malam Lailatul Qadar akhir bulan Ramadan mendapat pahala 1000 bulan. Dia punya ganjaran pergi belajar. Kebetulan malam Lailatul Qadar Allah beri markah 1000 bulan punya pahala, iaitu 83 tahun 4 bulan. Seolah-olah kita belajar selama 83 tahun 4 bulan punya pahala. Asal buat baiklah, baca Quran ke apa, buatlah benda-benda yang baik. Dan yang kelima, Aidilfitri, iaitu hari pembalasan kita berpuasa. Apa kelebihan dia, karamah dia Allah beri ni? Jaga baik-baik. Tiba Aidilfitri, banyak zikir pada Allah. Banyak takbir. Ini malam raya terkebir-kebir je Tengok lansir, kebir-kebir. Tengok tupat, kebir-kebir. Tu je, bukan nak takbir. Apa salah menantu balik, anak balik ramai-ramai, semayang maghrib cepat-cepat, bentang tikar tengah rumah tu? Betul tak? Bapak jadi imam ke anak jadi imam, mak bapak, anak beranak ipar dua duduk masing-masing takbir malam raya. Apa hikmah dia tuan-tuan? Malaikat, Allah panggil malaikat, kau tengok hamba aku membesarkan aku di Aidilfitri dengan bertakbir. Aku janji depan wahai malaikat, aku akan ampunkan dosa dia seperti anak yang baru lahir. Kalau Tuhan terima tuan-tuan. Ini tak ada malam raya tak raya main mercun, tu bangka main mercun, pampu. Ada kan orang mati terhisap asap mercun, cucu kecil-kecil nak main mercun yang bertalentum tu, tak berani beli yang pakai yang kan. 10-12 cucu pasang, cucu keliling atau tersemput mati. Kerana cerita dulu asap mercun, atau nak lari atau nak jalan, atau kojol tu kena asap mercun. Ketawa kau, aku cakap. Dan itu tua ni patut lah. Nak mercun, nak suka boleh, bukan tak boleh sesekali Tapi takbir ambillah masa lepas maghrib sampai isyak tu, duduk tengah rumah kalau tak pergi masjid. Yang masjid dah tentulah yang surau. Rumah ajak menantu kita, mat, kau ni malam raya dah balik, main duduk sama abah, kita takbir, mudah-mudahan dapat berkat besok. Bini kau tengah mengandung tu, ajak sama-sama ni, biar anak dalam perut tu dengar takbir. Itulah kita. Allahu Akbar, Allah seorang-seorang buat sampai isyak semayang, berdoa pada malam. Itu Allah janji. Allah panggil malaikat, suruh tengok orang yang bertakbir. Lebih-lebih lagi kalau orang tu bertakbir daripada satu masa, satu tempat ke satu tempat. Waktu takbir hari raya ni bukan dekat rumah, kat masjidnya. Satu kampung kepada satu kampung, satu pekan pada satu pekan. Pak Raja berhenti takbir ramai-ramai. Keluarlah 40 orang. Allah duduk dekat sempang. Lepas tu pergi pula Pak Raja darat. Lebih pula Pak Raja darat lagi. Pergi satu sempang. Saya buat dulu tuan-tuan, masa dalam arkam dulu. Pada Pak Jawa lepas isyak, bahkan pukul 10 lah dah makan isyak. Jalan berhenti, Pak Samsu berhenti, Pak Bakar berhenti, berhenti sampai Pak Beting rumah Cikgu Satar, hampir subuh. Tak tidur satu malam. Orang keluar tengok, pelik orang, pelik. Orang rekam ni gila, kata dia. Orang rekam gila. Padahal kita ikut kitab tu. Ikut kitab sunat takbir hari raya ni dilakukan di jalan-jalan. Buka kitab. Betul tak? Tapi kita orang gila menurut arkam ni, gila kata dia. Orang Cina pun keluar tengok, Allah Akbar. Kita kata gila lah budak arkam ni, baju dah hijau kata dia. Dah gila ni. Hijau kan sunat Nabi. Allah Akbar. Saya merasalah dapat takbir sampai subuh. Itulah. Ada juga kebaikannya lah. Bukan sebenarnya yang tak baik tu tak baik juga. Kita kena ikut yang sunnah tu, kita tetap habis jadi raya besok buat sendiri. Kalau tak nak pun sama masak ke, sama-sama masalah situ takbir lah seorang-seorang.
Allahu Akbar. Allah. Boleh tak boleh? Cakap je, tapi haram tak buat. Saya minta maaf lah, kalau anak dosa besar ni, kita patut kita ajaklah anak-anak menantu minta duduk ramai-ramai. Sekejap aja, bukan lama sangat. Latih diri cucu-cucu kita tu. Kadang kalau kita rumah sebelah macam tu, rumah sebelah macam tu, riuh satu kampung. Dia kata, ini tidak, mericun tanah, pang, wah, lawan-lawan pula, cik, menyumpah lah, sial punya orang ada. Tak tahu tak kau ada cucu anak kecil-kecil, macam-macam. Dulu main meriam, sekarang meriam dah tak ada lagi dah. Habis. Kemudian hari yang ke-6, dengar ni, hari karamah, iaitu 1 hingga 10 Zulhijjah. Lepas tu banyak-banyak buat puasa 8 Zulhijjah, hari Arafah tu puasa. Siapa puasa hari Arafah, Allah beri kifarah dosa 2 tahun. Tahun selepas, tahun akan datang. Jadi kalau tetap bulan kita puasa, tetap tahun kita puasa, tetap tahun dapat keampunan, kan bagus. Contohlah tuan-tuan, itu satu hari karamah, iaitu 9 Zulhijjah. Orang sana Mekah berkumpul pada Arafah, beristighfar, mohon ampun. Sebab tu bulan Zulhijjah ni karamah dia siang. Kalau bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Ingat baik. Jadi kalau siang Zulhijjah kita nak buat baik, nak buat sembahyang sunat apa, buat siang. Siang lebih afdal, kerana waktu itu waktu maghfirah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu orang-orang berzikrullah. Itu yang ke-9, yang ke-6, 7, yang ke-8 Aidil Adha. Ini juga satu hari kemuliaan, yang mana Allah suruh kita sediakan tonggangan untuk kita bertonggang pada hari kiamat menyeberang siratal mustaqim. Sebab tu Nabi kata apa? Suruh kita apa? Baikkan korban kamu, kan dia sebagai dhahaya fi ala siratal mustaqim. Jadi jaga yang belum buat korban, buat. Tapi buat dia betul. Saya dah cakap, ni buat korban tengok aja. Datang majlis korban, saya ulang sekali lagi. Dulu dah belajar Ramli, potong lembu, kata dekat surau. Datang tu pastikan kita ada air sembahyang. Ni majlis agama, mesti datang ada air sembahyang. Jangan merokok dalam majlis tu. Apa-apa, jangan. Ini majlis ibadat ni. Kumpul, datang. Kena pastikan takbir. Kemudian kalau lembu tu nama kita, time nak dipotong, tengok supaya dosa kita gugur sebelum darah tu sampai ke bumi. Ini hadis daripada Rasulullah, panggil Siti Aminah, Siti Fatimah, so datang tengok korban kau, baca kuli, bacalah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Macam itulah, kita dah ada wudu, baca ulang. Time potong, berhenti kejap, takbir. Lepas tu lembu tu goyang lagi, baca sampai lembu tu mati. Dah mati, doa bahasa Melayu je lah. Ya Allah, inilah nikmat anugerahmu atasku, aku korbankan untukmu ya Allah, terimalah korbanku ini ya Allah. Takkan tu pun tak boleh cakap, tak belajar mana nak tahu. Dia membising je tu, lembu aku dah tombang, dah mati, dah untuk aku. Perempuan pun sama juga. Perempuan boleh tengok tak? Tengok tapi lagi jauh lah. Ni orang jantan depan semua, kau tengok lagi jauh, agak-agak nampak kan. Saya dekat rumah Haji Usop tu, kita atur kursi. Ni untuk perempuan, orang kata kat bawah. Semua ada duduk. Apa tu dan ada duduk, lepas lembu kita mati, terus kita buat solat sunat mutlak. Jadi tempat sana kita buat ada 7 sejadah untuk perempuan, 7 sejadah untuk lelaki. Dah habis, naik sejadah banyak, sembahyang sunat masing-masing. Usalli rak'ataini lillahi ta'ala, dan usalli rak'ataini lilemburi, tak boleh. Usalli rak'ataini lillahi ta'ala, dan aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Lepas tu doa. Dan doa tu yang mahal ni. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah korbanku ini ya Allah, nikmat anugerahmu padaku ya Allah, aku korbankan untukmu. Korbankan, terimalah korbanku ini ya Allah. Lepas itu, ya Allah, izinkan aku buat korban sepanjang hayatku ya Allah. Setiap tahun ya Allah, izinkan aku buat korban. InsyaAllah dapat tiap tahun. Alah sekali jadilah. Abang tiap tahun buat korban bang. Buyur orang daging je. Jadilah bang sekali. Besok kalau buat tiap tahun, macam mana nak bawa kereta bang? Sampai 20 kereta. Kita mana abang nak bawa? Orang perempuan ni pandai dia. Kita bodoh. Ayolah nah, sekali jadilah. Bodoh. Ini
Murid aku cakap macam tu, ustaz kalau korban tiap tahun macam mana nak buat kereta kita besok? Allah, kita pilih yang paling istimewa lah. Masa kecil naik basikal kecil kan, dah besar tukar sikit, lepas tu naik motor, lepas tu naik kereta dah lama, duit banyak naik kapal terbang, bawa sana buat sini. Faham tak tu? Tokek non buat kode. Macam mana ustaz? Alamak, kalau ustaz suruh buat korban tiap tahun, macam mana nak naik ustaz banyak no kereta? Allahu Akbar. Itu dia soal kamu pula. Itu nama Nabi kata azimu dhahayakum, perbaiki korban kamu, kenderaan kamu tu perbaiki. Ini dah condemn punya tukar baru, macam tu. Itu perbaiki. Azimu dhahaya fa innaha ala sirati matayakum. Kan dia besok dari kiamat menjadi tonggangan bagi kamu. Itu sebab kita kena hari Udhiyah ni kita kena bergembira. Ingat masuk je bulan ni nak buat korban. Macam itulah, dah sedia duit dulu. Kalau tak nak buat korban, takut kita mati macam membawa PL Yahudi. Kita lebih makan minum dalam bulan tu agak-agak ada 1,000 lebih. Dah kena buat korban dan beli. Walaupun sunat muakkad kena buat tak tahu macam kita ni. Betul saya cakap. Pencen 3,000. Kau pencen berapa se? Kaca lah 2,000. Dah lebih lah. Setahun berapa? 2,400. Korban berapa? Kena buat setiap tahun. Dengar aku cakap. Orang perempuan tahu ada simpan duit banyak, buat korban. Besok laki kau tak ajar kau naik besok, mampu kau tak dapat naik. Kau tak nak buat korban, buat anak-anak bagi duit tu, simpan RM50, memang khas untuk nak buat korban. Itu tanda kita doa pada Allah tu, ya Allah Tuhanku, izinkan aku buat korban, terima kasih, dan izinkan aku buat tiap tahun. Itu cara dia besok dapat. Faham ni? Betul ni? Besok buat tiap tahun macam itulah. Bukan saya nak riak pula, memang kita takut kalau kita tak, walaupun sunat muakkadah bagi kita lebih banyak, kenapa kita tak nak buat? Itulah tuan-tuan, kalau semua orang ingat, insya-Allah jadi bulan-bulan ini masa karamah ni kita kena buat baik pada masa itu. Kemudian yang ke-9 hari Jumaat. Yang ke-9 juga hari karamah, hari Jum. Orang dulu nak nikahkan anak malam Jumaat. Faham tak? Menantu dia duduk Kuala Lumpur, bini duduk Pek Raja. Mat, kau besok nak balik hari Khamis Mat Kenapa bah? Malam Jumaat. Bapak mentua dengan jawab anak dia lah. Pasal apa bah? Malam Jumaat ni ada kelebihan orang lelaki bini. Faham tak? Orang perempuan faham tak ni? Allah, memang itu. Bukan itu saja, semua amalan baik ada kelebihannya. Mengaji, sedekah, ziarah, semua ada kelebihan pada hari Jumaat. Baca Yasin, ini bid'ah. Alah, orang baca Yasin bid'ah. Main teruk kat kedai Cina tak bid'ah pula tu. Pek tak bid'ah pula tu. Kedai Cina Pek Raja belakang. Dululah, sekarang tak ada. Hari Jumaat, kerana hari Jumaat ni penghulu segala hari Jumaat ni. Penghulu segala hari Jum. Ada ulama kata siapa mati hari Jumaat, mudah-mudahan Allah tak beratkan dalam siksa kubur. Mudah-mudahan tuan-tuan hari Jumaat. Baik. Dan kemudian hari waktu yang terakhir hari Ashura. Itulah hari Ashura 10 bulan Muharram. Jadi kelebihan dia ni siang dan malam. Siang kita boleh beribadat banyak, malam pun boleh ibadat banyak. Malam buat tahajud, siang buat apa? Tasbih, siang buat duha, buat isyraq pada hari 10 Muharram. Nabi puasa. Siapa berpuasa pada hari Ashura dapat menebus dosa 1 tahun yang lepas. Jadi kalau tiap tahun, insya-Allah. Begitulah tuan-tuan. Saya dah terang marid amalan pada hari Ashura 12 perkara marid kita dah buat. Dari Paik Raja ni saya ucap tahniah. Masjid Paik Raja itu hari dia dapat melaksanakan program berapa tu 10 Muharram, menyapu kepada anak yatim sebanyak lebih kurang 111 orang anak yatim lelaki perempuan. Penuh. Siapa ada pergi? Ada pergi tak tadi? Waktu asar 10 Muharram ada pergi? Ada pergi tak? Kawasan Pek Bakar dia buat. Berhulu pada saya pun adalah lepas sembahyang asar ceramah sikit. Dia punya hadiah untuk anak-anak yatim tu besar-besar nampaknya. Saya budak tu tak kuat bawa.
Kemudian anak kata tu beratur, sapu kepala dia, sapu. Berilah duit. Saya kebetulan tu duit RM1 banyak pada tu hari. Duit beg tak bawa duit jual buku tu terbawa dalam ni. Alhamdulillah lah ada duit. Kau tak ada, sedih juga tu. Buat terbawa yang 100 bingung ke kepala. RM1 tak boleh RM5. Buka habis sapu bagi RM2. Orang lain pun ada juga. Orang lain tu dia tahu, saya tak tahu. Program tu nyapu tu dia tak cakap. Jadi buat nyapu. Faham tak? Jadi kalau boleh, kita walaupun bulan Muharram ni 10 Muharram dah habis, ada lagi ni buat. Lepas tu Nabi kata walaupun puasa tu dibuat pada 10 Muharram, siapa yang tak dapat puasa pada hari-hari yang tertentu, selagi ada bulan Muharram ni, ambil 1 hari saja. Sekarang ada baki tak lagi bulan Muharram? Ada berapa hari kan? Puasa sunat. InsyaAllah dapat balasan puasa 30 hari. Nak tak nak? Tu kalau dah tak dapat lah. Sedekah kita juga. Sebab itu sedekah ni paling istimewa. Sedekah ni menghiburkan hati Nabi SAW. Itu keistimewaan, hikmah paling istimewa. Siapa buat sedekah, lebih-lebih lagi pada anak yatim. Jadi tahu berkumpul anak yatim, tengok Allah, mak dia belakang tu, saya tengok ya, ada muda, ada yang tua. Tapi kita kalau nyapu kepala anak dia, jangan tanya pula mak kau berapa tahun, tak payah. Mak saya 24 tahun Pak Haji, beri 100. Mak saya jalan benda tak kuat tu, kata dia dah mengempor dah, umur berapa tahun? 50 tahun. Tak payah, RM1 je. Itu tak baik macam tu. Berilah. Jadi bagi tuan-tuan, ibu-ibu yang belum bersedekah dalam bulan Muharram ni, buatlah sedekah. Faham? Walaupun sikit, laksanakanlah sedekah dalam bulan Muharram ni. Mudah-mudahan lebih-lebih lagi kalau 10 Muharram tu apa? Kita sedekah pada ahli keluarga. Mana mewahkan makan pada hari itulah. Makan, minum, berlainan pada hari yang lain. Nabi kata siapa yang menghiburkan hati dengan bersedekah isi keluarga pada 10 Muharram, dia tak akan apa-apa selama setahun. Jadi kalau tahun ni buat sepanjang tahun kata. Doa kata semua hidup. Bukan kita pula je, anak kita terbesok pun dapat dia punya barakah. Kalau kita 10 Muharram belanja isi rumah ni lebih sikit. Faham tak? Faham? Beli ayam sikit, beli daging sikit, buah-buah sikit. Kenapa ni ini buat 10 Muharram. Macam itulah. Faham? Itu kita ingatkan aja lah. Kalau kita nak bulan karamah ni untuk mendapat keberkatan daripada Allah, buatlah banyak-banyak kebajikan, untuk yang kita termampulah, tuan-tuan. Yang tak mampu tu apa nak buat, wallahu alam. Jadi cukuplah sampai sini. Ingat 10 masa karamah yang Allah kurniakan pada umat Muhammad ini. Apabila kita berdepan dengan masa tersebut, ingatlah, senang cakap, gunakan anggota kita ni, lidah apa, anggota harta benda kita, untuk buat pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Tak ada pun Nabi ajar buat zikir aja, duduk dan diam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, banyak-banyak dalam masa-masa yang tersebut. Cukuplah sampai sini. Jadi wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz qulubana wa ihfaz quluba auladana wa abna'ana wa zurriyyatana kama ihfazta qulubal muttaqin waj'alna waj'alhum minas salihin bi barakatis syahril muharram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.